Pemilik tak keluar sepusin pun. Yang tu yang kena terang. Kampung Sungai Baru tidak ada dalam pelan pembangunan kampung baru. Oh kan, macam blok B tu dah tak ada apa lagi dah. Dah teruk. Saya peguam dan saya juga pemilik di flat blok D. Jadi indirectly saya juga terlibat menasihati persatuan lah dalam projek ni. Okey, rumah ni rumah warisan daripada arwah mak dan ayah saya. Bila saya bincang dengan adik-beradik dan sebelum ni kita pernah dengar pemaju-pemaju lain cuba datang, tapi dengan track record pemaju di residensi Kerinci ni, dia bagi kami keyakinan lah bahawa projek di flat Sungai Baru ni akan berjalan lah insyaAllah. Dan saya rasa ini satu model yang bagus dan patut dibuat di Kampung Baru secara keseluruhannya. Mungkin kebaikan flat Sungai Baru ni dia bukan bawah Kampung Baru dari segi tanah kan. Dia bawah leasehold PKNS. Jadi tanah dia lebih mudah untuk dimajukan. Sekarang ni 50 tapi dia akan extend ke 99 tahun balik. Bukan setakat flat Sungai Baru je, mana-mana tanah leasehold yang kita ada kan. Selalunya lepas 99 tahun tu kerajaan dia akan extend lagi. Saya pentadbir, jadi bila saya dapat duit sewa, saya dapat sewa, saya tak ambil rumah transit. Jadi duit sewa tu saya bahagikan dengan waris-waris lah. Saya ada 6 waris, jadi saya bahagikan sama rata lah. Kalau kefaraid anak lelaki dapat lebih. Sebab saya ada 3 orang kakak, ada 2 orang adik lelaki. Seorang adik lelaki tu dah meninggal, so saya bagi berwaris dia pula. Kita tengok macam mana sebab projek ni kalau ikut pemaju mungkin by Jun Julai tahun depan dia orang boleh start. Lepas tu kalau ikut perjanjian dia ada tempoh 4 tahun 5 tahun untuk siapkan. So pada masa sama tu kami akan still dapat sewa. Jadi selepas dah siap tu nanti saya pun tengok rasa mungkin market value masa tu mungkin dah lebih 1 juta lah. Rumah tu kalau puan pergi memang dhaif. In fact sebelum ni arwah mak saya masih ada kami sewa kan dekat OKU, suami isteri OKU. Bila dia keluar tu rumah tu memang dhaif lah dengan wiringnya problem, dengan tilesnya, dengan dapur, dengan toilet. Jadi kami renovate dulu kan. Lepas tu datang projek ni tapi tak apalah. Tapi memang Sungai Baru ni perlukan pembangunan lah dan dia sepatutnya jadi pemangkin untuk pembangunan kampung baru yang lain. Harapan saya lah. Pada permulaan mereka nak buat projek ni dan saya dengar, saya pergi pejabat, saya amat teruja lah. Saya rasa seronok lah sebab peluang saya dapat rumah yang lebih besar dan sedesa. Rumah Blok N tu dengan keadaan yang rumah dah saya rasa sejak saya lahir kan, dah rumah saya di situ. Rumah usia dalam 55 tahun ke 60 tahun rumah tu. Saya rasa dah sangat uzur lah. Dengan bilik satu, saya pindah sini ditawarkan dengan 3 bilik, 2 bilik air. Sangat selesa lah bagi saya. Dengan kemudahan dekat sini, macam yang kita tahu ada LRT, ada banyaklah yang prasarana yang lebih jauh beza lah daripada kat Sungai Baru. Kami tunggu sini dah 4 tahun lebih kan. Rasa macam tak sabar nak pindah kat sana kan. Dengan keadaan yang apa yang contoh yang pemaju buat dekat Kerinci Residensi ni, saya dapat bayangkan keadaan pun akan lebih kurang sama dekat Kampung Baru. Jadi saya rasa macam tak sabarlah nak pergi sana kan. Hari ni dalam keadaan kaki macam ni, duduk kat Kampung Baru mana ada lift turun tangga sebiji. Satu tingkat nak berpaut dekat tepi tangga. Bahaya. Cakap ke DJ, kita bawa ke pakcik tolak ni, dekat dia naik, dekat dia turun. Turun pergi parking kan. Itulah lebih pembezaan dia. Seronok. Sebab kita pun involve masa jumpa-jumpa pemilik-pemilik lain. Jadi kita rasa semuanya adalah marah, geram, suka, tak suka, kenapa lama sangat. Dan sampai hujung-hujung ni pun bila ada perbicaraan pun masih lagi susahnya lah nak buat kan. Kalau kita penduduk yang tak keluar modal apa-apa, kita tak keluar modal apa, kita cuma bagi rumah. Rumah pun sekarang tak diambil lagi, belum. Lagilah pemaju yang dah keluar duit, bukan sikit, puluh-puluh juta kan. Kita tak keluar duit pun kita marah. Orang yang keluar duit lagilah macam ni kita tak tahu. Itu perasaan saya lah kan. Bila pengambilan semula tu dah diwartakan, orang pun tak boleh buat apa. Cumanya ada lagi perbicaraan yang ditangguh. Sepatutnya 21 ni dah bicara untuk rumah teres kan. Macam susah sangatlah nak buat. Kenapa? Kenapa orang Kampung Baru? Siapa sebenarnya yang tolong? Kita pun tak tahu. Kalau kita kata kita nak tolong orang yang tak setuju, yang sini ada 85% yang setuju. So kenapa kita nak fikir lagi dah? Penat dah. Sampai siapa satu peringkat pun sekarang kita macam ada offer kepada mereka yang akan patah balik. Kita terima, tak ada benda pun. Sebab dulu memang asas dia kita tak akan buang orang. Memang kita pindah sekejap lah kan. Kenapa tak nak faham? Pindah sekejap pun tak susah kot. Sebab dalam pembangunan ni kan semua free. Pemilik tak keluar sepusin pun.
Bukan nak sokong pemaju, tak. Tak ada keluar. Nak pindah, sedia lori, sedia apa sajalah pemaju sediakan kan. Cumanya mungkin bila communication tu tak berapa betul, agak lambat sikit lah kan, ambil masa. Tapi kalau kita buat proper, saya nak pindah seminggu, pemaju datang. Bawa lori, bawa apa. Cuma tak lipat baju-baju je lah. Jadi nak apa lagi sebenarnya? Nak apa? Kita pun tak tahu. Faham, tak nak faham, mungkin tak nak faham lah. Nak banyak. Tapi kalau kita nak banyak, kena tahulah banyak mana pula harta kita yang kita nak bagi kat orang. Kita boleh minta, macam dia orang yang tak setuju ni kan, dia minta satu rumah, contohnya 3 rumah ganti, flat. Sebagai orang teres, saya suka. Sebab kalau dia dapat 3, saya dapat 19 rumah. Suka kan? Apa tak suka? Kita tak boleh macam tu. Kita kena win-win lah kan. Kalau ini pun ada nasib baik ada pemaju datang nak buat. Sebab kita tak ada dalam plan pembangunan kampung baru. Tak ada. Yang tu yang kena terang. Kampung Sungai Baru tidak ada dalam plan pembangunan kampung baru. Jadi kalau kampung baru dimajukan, tak ada pemaju datang, tak adalah pembangunan. Kerinci lebih mudah dibangunkan bandingkan kampung baru. Sebab Kerinci dia cuma rumah flat je. Kampung baru dia ada rumah flat, ada rumah teres. Jadi isu valuation ialah satu isu yang besar. Saya dah nampak berawal lagi dah kan. Jadi pembangunan di Kerinci lebih mudah kan. Dia terus buat, dapatkan siapa yang tak setuju dapat pembahasan, lepas tu terus. Tapi di flat, di Sungai Baru, kategori untuk flat dengan teres ni isu valuation, lepas tu isu dia berdepan dengan KLCC, dengan market value kan. Jadi dalam perjanjian tu pun kita dah letak bahawa ada certain amount, kalau katakan projek tak jalan, mana pemaju kena beli balik bahagian kami berdasarkan jumlah tu atau nilai pasaran yang mana lebih tinggi. Itu saya dah negotiate dengan pemaju. Kita harap projek ni berjalan lah kan, insyaAllah. Tapi kalau katakan dia tak berjalan, rampasan yang akan diberikan untuk pemilik yang dah setuju untuk usaha sama ni ialah lebih daripada apa yang kerajaan offer kepada penduduk kampung baru yang lain. Kebanyakan penduduk di kampung Sungai Baru ni adalah tanah warisan kan. Jadi mungkin arwah ayah saya beli dulu rumah tu berapa je harga. Sekarang value dia macam ni kan. Dan future value dengan kondo tu lebih besar. Jadi kalau nak tengok dari segi faktor tu pun sebenarnya saya dan waris-waris lain pun sebenarnya dapat satu keuntungan lah kan. Alhamdulillah. Walaupun kita nak value yang lebih tinggi, tapi kita harus praktikal juga dalam keadaan sekarang. Pada saya, ialah bila dah siap ni, harapnya untuk penduduk kampung baru, dia akan jadi satu benchmark lah. Kan, bila nampak rumah kondo dah naik, kan, dengan fasiliti yang ada, kan. Jadi, pada masa dia akan mungkin membuka mata dan hati penduduk kampung baru untuk terlibat sama. Dia sebenarnya proses dia ada satu, bila orang-orang risau kata macam kita dah jual sekarang. Kita belum jual lagi. Apa yang kita dah buat sekarang, kita cuma sign joint venture agreement je dengan pemaju. Jadi bila dah joint venture agreement dia dah sign, selepas ni baru kita ada sign purchase agreement, deed of covenant yang akan kita perhalusi balik. Saya dan jawatankuasa Persatuan Kebajikan Pemilik ni, kami akan tengok balik. Sebab ada, mungkin ada terma-terma dulu dalam joint venture agreement ni yang pada kami sebagai pemilik perlu ditambah baik. Jadi kami akan bawa clause-clause tu di dalam dua agreement yang akan ditandatangani selepas ni. Ada orang yang menangguk di air keruh pun kita tak tahu kan. Itu sajalah. Kalau kira je 2,500 kali 3 tahun, banyak dah. Oh ya, saya dapat tunai 10,000. Setiap bulan 2,500 dah jalan 3 tahun. Rumah masih nama kita. Jadi apa yang tak ada apa pun kan. Kecuali lah kalau saya dah serah. Geran masih lagi pada kita. Tak ada apa pun. Kita okey. Sebab kalau kita sewakan pada orang pun, berapa orang boleh sewa kan? Maknanya kalau rumah teres, kita buat rumah sewa, rumah besar macam mana pun susah orang nak sewa 2,000 kan. Jadi pemaju bayar 2,500 ni okey lah. Paling-paling pun kalau paling banyak lah orang boleh dapat 2,000 je. Kecuali dia orang buat banyak rumah kan. Itu boleh lah. Habis ni nanti dapat rumah baru. Saya dapat 6 unit. Sebab rumah saya besar. Saya corner lot 2 kali ganda. Kalau rumah tengah 3 unit, saya punya 6 unit lah. Itu yang kita nak benda tu jadi kan. Mestilah macam mana pun mesti nak balik kampung baru. Kita daripada kecil, daripada muda kerja, duduk situ mak bapak adik-beradik semada sampai sekarang dia orang tu dah tak ada. Kita tinggal seorang yang hidup, makcik seorang je yang hidup. Mak bapak, adik-beradik 3, lelaki semua dah meninggal. Macam mana pun tak boleh kita lupakan berkenangan Blok B dan macam ada 2 rumah kan, Blok B dan Blok N. Nak balik semula. Harapan cepat siap
sempatlah kalau rembu ada kan mestilah makcik seronok. Kalau macam mana pun tak boleh lawan, macam mana pun seronok duduk di kampung baru. Kerinci jiran-jiran baik-baik. Kalau kata jemputan kahwin, kita panggil jemput raya pun datang. Itu bagus. Kalau boleh cepatlah kan diusahakan. Saya pun kadang-kadang rasa macam frust juga. Kenapa lama sangat? Tapi saya fahamlah sebabkan COVID kan. Jadi urusan banyak terganggu. Kalau ikutkan daripada Encik Adi memang dah boleh mula dah rasanya daripada tahun lepas lagi kan. Sebab keadaan COVID kita tak boleh elak kan. Oh, sebelum saya nak sign tu, tanda tangan tu, saya dah buat homework sikit lah. Saya datang sini, saya tengok sini, saya tanya orang kat sini. Mereka kata pemaju buat apa yang mereka rancang dulu. Mereka dapat rumah 100 biji dengan pembayaran maintenance yang rendah. Jadi tak terbeban. Jadi saya pun tengok bangunan pemaju pun ada kat sebelah tu. Tinggi kan? Kepercayaan tu lebih kuat lah. Saya siasat dulu. Saya berpuas hatilah apa yang pemaju dah buat. Bagi saya, kalau Sungai Baru ni adalah satu projek besar. Bukan calang-calang pemaju yang boleh masuk kat situ. Jadi saya rasa memang saya setujulah. Pemaju sebelum saya pindah, dia dah ada bagi saya wang. Ikut mereka lah. Saya sign saja, saya dapat persetujuan, saya buat persetujuan, saya dapat 5,000. Lepas tu saya pindah, bagi kunci saya dapat lagi 5,000. Lepas tu bila saya buat pemindahan ke Kampung Sungai Baru ke sini, semua ditanggung oleh pihak pemaju. 2 lori semua ditanggung. Saya tak ada masalah lah dengan pemaju. So far daripada dulu 4 tahun duduk sini, mereka banyak support lah. Banyak ada beri bantuan macam bantuan makanan, bantuan keuangan. Mereka ada bagi, bila kita nak raya kan, dia ada bagi sumbangan makanan asas. Peluang keemasan kan. Saya rasa 3-4 kali ganda selesa dia sejak duduk sini. Apatah lagi besok kalau pindah rumah sendiri.